Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, apa khabar penonton-penonton sekalian? Bertemu kembali di hari Jumaat yang cukup indah. Ya. Anda bersama saya Sugita dan juga Syaira Izzati. Betul? Betul. Hari ini saya tak silap nama awak. Sugi sihat? Sehat sangat Syaira, dan tadi dalam perjalanan ke Sri Pentas, cuaca agak mendung sedikit. Sebenarnya dari semalam, petang semalam cuaca agak mendung. Best lah kalau duduk dalam rumah sambil-sambil menghirup teh, itu memang best. Tapi apa pun, kami harap anda semua dalam keadaan yang sihat dan tengah menikmati hari Jumaat anda. Betul tu Sugi. Dan hari ini 23 Jun 2023, hari Jumaat, mungkin ada kaum Adam di luar sana yang sedang bersiap sedia untuk menunaikan solat Jumaat. Selamat menunaikan solat Jumaat kami harapkan. Dan pejam celik kita dah nak pun habis Jun. Hari ini dah 23 hari bulan. Saya harapkan apa sahaja yang anda azamkan di awal tahun dulu telah pun tertunai, telah pun tercapai, dan ada lagi berbaki lagi 5-6 bulan untuk kita capai azam kita. Ya, betul. Dan seperti biasa hari Jumaat kami di WHI membawakan satu lagi topik berkaitan dengan hikayat perkahwinan. Dan hari ini topik kita adalah kerana sayang. Kerana sayang apa tu? Nak tahu? Kita saksikan dahulu TikTok yang disediakan oleh rakan wartawan kami. Kadang-kadang I penat juga nak bawa Adam ni keluar. Bukan mudah. Tapi nak buat macam mana, selalu duduk kat rumah, kesian dia juga. Anak saya ni dah tak ada social life kan. So nak bagilah dia tengok dunia sedikit, keluar, exposure. Hey. You want to eat all these? Kebetulan Adam ni juga seorang yang suka keluar, suka makan luar, kaki jalan dia ni kan. So terpaksalah. Baik, itu dia TikTok yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Kasih sayang seorang bapa, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan itu yang ingin kita bincangkan. Kerana sayang, kita sanggup lakukan apa sahaja. Kerana sayang, kita korbankan masa, kita korbankan wang ringgit. Kerana sayang juga, kita sanggup untuk buat apa saja demi orang yang kita sayang. Betul tu Syaira. Sebab dalam mana-mana perhubungan, pastinya ada sahaja yang ingin kita lakukan sekiranya ada kasih sayang itu. Tetapi sejauh mana boleh kita letakkan kasih sayang itu untuk melakukan sesuatu untuk orang lain? Boleh tak kalau kita lakukan sesuatu untuk orang lain tetapi kita yang sengsara, kita tak happy, macam tu boleh tak? Apa pandangan anda? Jadi kami nak anda kongsikan pendapat anda di Facebook WHI. Jadi terus ke Facebook kami, kongsikan komen-komen anda. Dan semalam Syaira, ramai dalam kalangan penonton-penonton kita ada yang bertanya, WHI dah tak ada teka-teki ke? Sebab bila ada teka-teki je ramai yang suka berlumba-lumba untuk berkongsi jawapannya. Hari ini ada teka-teki tetapi berbeza sedikit Syaira. Apakah itu? Sebab kita hari ini ada quiz. Okey, anda lihat betul-betul apa yang kita nak kongsikan kepada anda. Okey, itu paparan. Wow. Mata siapa tu Syaira? Itu persoalannya ya. Jadi kami nak mengajak anda untuk bersama-sama dengan kami cuba teka ini adalah mata kepunyaan siapa? Siapakah? Mungkinkah ini seorang artis? Saya tak tahu sebab memang Syaira dan saya tak tahu. Ya? Tak tahu, Syaira pun tak tahu. Mungkin penonton tahu. Kalau anda tahu, anda boleh tinggalkan komen anda di Facebook. Nanti insyaAllah kita baca satu persatu. Kalau ada komen yang menarik ataupun yang betul, ada sesuatu menanti anda mungkin? Ya, mungkin. Ada ke? Okey, tapi apa pun kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bincangkan topik hikayat perkahwinan kita pada hari ini, iaitu kasih sayang. Wanita hari ini. Lepaskan aku. Ceraikan aku. Ceraikan aku. Aku dah bosan hidup dengan kau.
mulut. Kau miskin. Kau hina. Kau dayus. Jangan ikutkan hati. Jangan ikutkan perasaan tu. Bawa istighfar. Sedar tak apa yang saya cakap ni? Ha? Kenapa nangis ni? Tak selesa. Dia masih simpan betapa setianya dia. Betapa bodohnya aku. Aku tumpas dengan nafsuku. Ya Allah, kenapa aku mensia-siakan manusia hebat yang bernama Razil? Itu dia sedutan drama Saat Hilang Cintamu. Bercakap mengenai rasa sayang ini. Rasa sayang ini tak dinafikan. Ia boleh memberi motivasi kepada kita untuk lakukan yang terbaik, untuk memperbaiki diri kita demi keluarga dan juga demi orang-orang yang kita sayang. Akan tetapi Sugi, kalau terlalu diikutkan rasa kasih sayang ini juga, ia boleh memudaratkan diri. Betul. Setuju sangat dengan apa yang Fiza pun boleh. Apa yang Syira katakan lah. Tadi baru saya cakap. Hari ini saya tak lupa nama Salah awak. juga akhirnya. Apa yang Syira katakan. Baik, tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami memperkenalkan 3 orang tetamu yang cukup hebat di studio sekarang ini. Kita bersama dengan Haiza Hanafi. Sihat, sentiasa ceria. Salam Jumaat. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Dan di sebelahnya kita bersama dengan lelaki pilihan setiap wanita. Bukan setiap wanita. Pilihan isterinya. Seorang wanita. Kita bersama dengan Fizi Mole FM. Ya, hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua penonton? Wanita hari ini, sihat tak tu? Dah makan ke belum? Macam. Lepas ni Jumaat tau. Jangan lupa. Lain macam. Okey, dari hujung sana, Syira. Ya, dan di hujung sekali Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad Perunding motivasi kita. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini saya pertama kali dekat sini ni. Jadi itulah dia segan. Pertama kali. Okey, baik. Tadi kan penonton sebelum kita nak memulakan perbincangan, saya tanya Fizi best ke kahwin ni? Jadi Fizi, silakan kongsi dengan penonton. Kahwin ni satu perkara yang 13 tahun kahwin, seronok dalam kehidupan kita. Seronok. Okay. Sebab kita dituntut untuk berkahwin. Tak gitu Kak Iza? Betul. Setuju. Betul. Tak gitu. Betul. Setuju. Okey. Sebab dengan berkahwin ni, berkahwin ni dia melengkapi hidup kita. Sebab manusia ni dia ada kelemahan dia. Okey. Jadi pasangan kita ni menutupi kelemahan-kelemahan kita. Sebegitu juga dengan pasangan kita. Kita menutupi kelemahan-kelemahan pasangan kita. Maka dia akan jadi sempurna. Jadi Sugi bila nak kahwin? Saya tak tahu bila saya nak kahwin lah. Mungkin kita buat show lah kot. Sugi cari jodoh. Pilihan. Wah, banyak sangat pilihan. Tapi ialah kiranya sekarang Fizi dah sempurna lah ya. Alhamdulillah. Okey. Dalam Berani dia cakap tak. Okey, baik, kita nak mulakan perbincangan kita bersama dengan doktor. Baik, Bila bercakap mengenai kasih sayang ini, dalam mana-mana perhubungan wujudnya kasih sayang ayah dan anak, ibu dan anak, walaupun kalau kat sekolah pun cikgu dengan murid-murid pun ada kasih sayang tu. Betul. Dan bila kita sayang sangat kat seseorang, kita akan mendahulukan mereka, tetapi kadang-kadang itu sendiri boleh orang kata backfire kita, menyebabkan kita yang rasa sengsara dan sebagainya. Dalam konteks perhubungan rumah tangga, doktor, boleh tak kalau kita dahulukan orang lain dalam menggunakan rasa sayang ini? Okey, alhamdulillah, topik menarik pada kali ini. Kasih sayang ni dia satu perkara yang fitrah. Bukan sahaja manusia, malah haiwan pun ada sifat kasih sayang pada anak-anaknya. Jadi sesuatu yang fitrah itu, dan apabila kita dengan bercakap dalam soal konteks berumah tangga, ya, kenapa kita mendirikan rumah tangga? Sebab kita ada rasa kasih, rasa sayang. Dan apabila kita ada rasa kasih, ada sayang, dia akan pergi kepada fasa seterusnya, akan wujudnya apa yang dikatakan pengorbanan, saling bertolak ansur, kesabaran. Semuanya datang disebabkan titik tolaknya adanya kasih sayang tu tadi. Jadi apabila kita kata bila kita berikan kasih sayang, kita sanggup menderita demi orang yang kita kasihi, itu perkara biasa. Itu merupakan satu perkara yang merupakan dalam kehidupan ini satu tindakan yang sangat mulia.
Ada ketikanya kita ingin melihat orang lain bahagia. Walaupun dalam hati kita menanggung kesusahan, kesedihan, kesukaran, tapi kita seronok. Ya, bila lihat, contoh saya sebagai suami seronok tengok isteri-isteri bahagia, tengok anak-anak gembira, walaupun mungkin kita ada masalah kita yang tersendiri. Cuma jangan terlalu dipendam, ia perlu dikongsikan sebab takut nanti makan terlalu dalam, maka dia akan menjadi satu perkara yang mungkin di luar jangkaan. Nanti sekali meletup ke apa ke kan. Jadi oleh sebab itu, walaupun kita nak berkorban, tetapi dalam masa yang sama, kalau kita ada masalah, kita berkongsi dengan orang yang kita kasih dan sayang. Contoh, saya anak seorang ibu tunggal. Dan mak saya sentiasa menceritakan susahnya dia nak mencari rezeki. Jadi oleh sebab itu, walaupun masa itu saya masih kecil-kecil, tak faham apa-apa, tetapi jauh di sudut hati, saya merasa sangat simpati dengan ibu. Dan itu membuatkan, ke mana saya pergi, walaupun saya pergi tak terlalu dijaga, pergi sekolah ke, pergi belajar Al-Quran ke, tetapi dalam kepala terlalu fikir, jangan nakal-nakal, kesian pada ibu. Okey, baik. Sanggup memendam rasa hanya untuk kita jaga hati insan-insan yang kita sayang dan tak nak mereka ni risau dan sebagainya. Kita melihat kedudukan Haiza dan juga Fizi, seorang ibu, seorang isteri, seorang bapa dan juga seorang suami. Kalau boleh saya bertanya kepada Haiza sendiri, kalau Haiza sendiri, sejauh mana Haiza sanggup berkorban demi keluarga? Mungkin kadang-kadang kita ada kekangan kita tersendiri. Mungkin anak-anak minta sesuatu, kita ada kekangan dari segi masa. Kita ada kekangan dari segi kewangan dan sebagainya. Sejauh mana pengorbanan ataupun sejauh mana Haiza sanggup melakukan apa saja demi keluarga? Untuk saya, untuk anak dan juga suami, apa saja. Untuk keluarga pun sama. Sebab apabila ada perkongsian. Kalau tak ada perkongsian tu kadang kita tak tahu kan. Walaupun kadang-kadang waktu tu kita susah. Kita nak tunaikan permintaan kan. Kita pun dalam keadaan yang fikir macam mana. Contoh kalau keuangan lah, kat mana nak cari. Tapi dalam pada kita risau tu, saya pasti dan saya yakin kita ada niat yang baik untuk membahagikan orang. Rezeki tu akan datang kat kita. Dan itu yang memudahkan kita. Tapi kadang-kadang fikir macam anak-anak ni kita dengan suami fikir macam mana ni, duit tak cukup ni. Tapi tak apalah, mungkin untuk kita nak settlekan ada benda yang penting ni, susah untuk kita. Tak apalah, bagi kat anak dululah, kita punya ni nantilah kita akan settlekan kemudian. So kita akan dulu kat anak. Even untuk suami pun, kalau saya ni ada masalah yang sangat besar pun, saya tak suka nak membuatkan dia rasa macam pening kepala. Jadi adakah Haiza akan pendam apa yang Haiza rasakan itu? Selalunya saya akan settlekan dulu masalah dia. Contoh dia ada problem ke, saya settlekan. Dah habis tu baru saya cakap. Dia selesai dah masalah dia. Saya cakap baru dia, lah kenapa tak bagi tahu? Tak apa, janji dah lepas. Tapi pernah tak Haiza melihat daripada sudut pandang seorang suami tu, kenapa dia tak bagi tahu? Mungkin adakah aku ni tak dapat membantu ataupun kenapa dia tak bagi tahu? Pernah tak terfikir sebegitu? Tak, sebab saya tahu suami saya orang yang macam mana. Sebab dia sebenarnya nakkan diri saya tu untuk bagi tahu. Tapi kadang kita tak cakap macam mana dia nak tahu kan. Tapi bagi dia adalah apa-apa cakap. Tapi kita pula sejenis yang tak apa kot. Kalau boleh settle sendiri, lah. Okey, baik. Kita nak tanya Fizi. Tadi doktor berkata yang ini adalah sesuatu yang biasa dalam hubungan rumah tangga. Ia juga dilihat sebagai sesuatu yang mulia kan. Tetapi Fizi, macam Haiza kongsikan juga, ada orang dia suka pendam ataupun sembunyikan sesuatu itu supaya pasangan mereka ataupun tidak kiralah sesiapa, mungkin ibu, ayah, anak mereka tidak rasa beban itu. Macam baru-baru ni ada juga satu kisah viral di mana seorang ibu ini selalu buat TikTok dengan anaknya. Tapi tiba-tiba ibu ini telah meninggal disebabkan kanser dan anaknya tidak tahu yang ibu ini bertarung dengan kanser. Dan apabila ibu itu meninggal, anaknya juga yang merasa kesan yang teruk tu sehingga mungkin kita tak tahulah apa yang sekarang ni tengah dialami, tapi boleh fahamlah kan situasi sebegitu. Tiba-tiba ibu dah tak ada. Tapi apa yang Fizi rasakan? Sepatutnya kita bagi tahu sahaja kesemuanya ataupun atas dasar kasih sayang, tak apalah, kita tak payah menyusahkan suami ataupun isteri kita. Saya lebih memilih disebabkan pengorbanan ni dia lebih pada privacy. Saya lebih memilih untuk tidak bercerita apa-apa. Apa yang kita korbankan. Kalau kita cerita jatuh tidak ikhlas. Kan? Macam saya selalu
menyembunyikan apa-apa yang saya alami. Contoh macam anak-anak itu, macam Kak cakap tadi lah, anak-anak itu, rumah anak ini, nak ini. Kan? Saya terpaksa mengorbankan apa yang saya nak. Okey. Semata-mata untuk mereka. Dan dalam konteks pengorbanan kepada pasangan ni, saya rasa orang rumah saya, isteri saya lebih banyak berkorban nak dibandingkan dengan saya lah. Satu dari segi masa, kan, ialah bekerja sebagai penyampai radio ni, Kak Aizah pun tahulah bagaimana kita punya workload tu sangat banyak. Kan? On air tu 4 jam, tapi selepas on air tu apa yang harus kita lakukan? Banyak benda lagi. Rezeki kita ni dapat pasangan yang baik kan? Betul. Rezeki kami ni alhamdulillah dapat pasangan yang memahami, yang faham akan kerjaya kita. Tapi saya lebih memilih untuk kadang-kadang bagus juga untuk kita menyimpan benda tu sendiri. Okey. Contoh kawan saya, arwah kawan saya. Okey, baik. Dia ni siang malam bekerja sampai satu hari rumah dia cakap dekat benar meluahkan perasaan kepada kita orang lah. Cakap dia ni asyik kerja je siang malam. Duit tak ada juga. Kan? Satu hari ditakdirkan Tuhan, dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, isteri dia datang bercerita, meluahkan perasaan macam mana lah nak bayar kereta, nak bayar motor, nak bayar rumah, bayar anak-anak. Akan tetapi 2-3 hari selepas itu, rupa-rupanya semua dah settle. Semua dah settle. Dia tak bercerita pun yang selama ni dia korbankan masa dia waktu hidup atas dunia ni untuk dengan kerja tu untuk menyelesaikan segala bebanan-bebanan hutang yang telah pun yang bakal dia tinggalkan. Dia settlekan semua. Kerana kasih sayang. Jadi satu hari dia buat 4 kerja. 4 kerja sampai ke tengah malam dia buat kerja. Saya bila mendengar cerita itu saya menitis air mata, ya Allah. Kan? Rupa-rupanya inilah pengorbanan seorang ayah, seorang suami yang tak pernah diceritakan oleh sesiapa. Kan? Bila dia meninggal baru tahu, lah rumah dah settle, kereta dah settle, segala hutang-hutang dah settle. Dengan yang sikit-sikit dia. Kan? Jadi anak-anak dan juga isteri dia yang ditinggalkan dekat dunia ni tak terbeban, boleh survive. Faham. Kadang-kadang saya memilih pendekatan tu lah, tak payah bercerita lah. Sebab benda ni kalau kita bercerita jatuh tak ikhlas pula. Ya, kan? betul. Tapi itu apa yang dikongsikan oleh Dr. Fizi dan juga Haiza adalah dari sudut yang positif ni apabila kita lakukan apa jua dalam aspek orang kata berdasar menggunakan kasih sayang sebagai dasar kita. Tapi pada masa yang sama, ada orang yang lakukan segalanya berasaskan kasih sayang dan ia dia adalah sesuatu yang negatif, memberikan impak yang negatif. Ya, sebagaimana yang Sugi berikan contoh sebentar tadi, anak itu jadi terkedu disebabkan tidak bersedia untuk kehilangan ibu yang menyorokkan penyakit yang ada. Apa agaknya kesan yang terhadap anak-anak yang ditinggalkan ataupun orang sekeliling yang ditinggalkan gara-gara kita ni bukannya tak ambil berat, tapi individu berkenaan yang tak bagi tahu kita apa masalah dia. Saya pandangan saya ada perkara yang kita tidak perlu ceritakan sebab kita tidak mahu mereka terlalu memikir. Contoh misalnya dari segi contoh bila kita ada masalah kewangan, kan, makna kita berusaha mencari duit tetapi kita tak nak sampai keluarga kita terbeban sama sehingga kan fungsi hidupnya terganggu. Contoh dia pun tak boleh nak tidur, dia tak boleh nak makan, dia dah tak boleh nak bekerja seperti biasa. Kalau kita rasakan perkongsian kita itu boleh mengganggu fungsi hidup orang yang ada di sekeliling kita, maka tak perlu kita kongsikan. Tetapi ada ketikanya contoh macam kisah ada kanser, kita sakit, kita tahu kita mungkin hidup 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Pada saya, kita perlu bercerita supaya kalau ada hutang-hutang yang belum lansai, kalau ada amanat-amanat yang nak disampaikan, harta benda yang nak diberikan dan sebagainya itu selesai sebelum kita pergi. Jadi perlu dikongsikan. Dan yang paling penting lagi, keluarga sudah bersedia bahawa dia akan kehilangan orang yang tersayang dalam satu tempoh masa tertentu. Jadi taklah akhirnya timbul penyesalan. Contoh misalnya, kalaulah aku tahu ibu aku tinggal lagi hanya beberapa hari, aku akan lakukan satu, aku akan berikan masa sepanjang masa dengan dia, aku akan belikan apa yang dia nak, aku bawa dia ke tempat dia nak pergi. Jadi banyak
kekesalan tau. Yang mana dia nak buat tapi dia tangguhkan sebab dia ingat ibunya masih lama. Jadi itulah yang menjadi mungkin satu tekanan kepada dia. Jadi oleh sebab itu ada perkara yang kita perlu kongsikan. Baik. Mungkin sayang ibu tu tak mau menyusahkan. Tetapi dalam masa yang sama dia mungkin tak terfikir apa kesan sekiranya apabila dia sudah tidak ada. Kalau Aizan nak tambah sikit doktor, kalau daripada segi kesihatan betul lah doktor kata yang itu sayang tapi itu tak boleh rahsia sebab bagi saya itu pun akan mengganggu mental health kita juga. Satu sebab bila kita tak cerita dengan orang, kesihatan kita tu akan jadi teruk dan orang yang tak tahu tu dia pun akan ganggu mental juga. Tiba-tiba dia tahu macam anak tadi kan yang awak cerita tu. Dan satu lagi saya rasa kita perjuangan hidup kita ni untuk anak, untuk keluarga. So kalau kita tak sihat, dia akan mengganggu semua, betul tak? So bila kita bercerita, kita sayang pada mereka. Kalau kita sakitlah yang itu paling penting. Itu tunjuk kita sayang kat dia orang. Kalau kita sayang tapi kita tak cerita sebab kita sakit, itu satu perkara yang tak sihat saya rasa. Baik. Itu yang dikongsikan oleh Haiza dan juga doktor, dan saya pasti ada banyak lagi yang ingin dikongsikan oleh tetamu-tetamu kita termasuk Fizi yang anggur-anggur ni dari tadi. Okey, tapi kami sempat juga bertanya kepada orang ramai apakah pandangan mereka berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan pandangan mereka. Untuk pasangan, everything depend pada situasi. Contoh dia apa? Kerja kuat, support dia kot. Support dia untuk kerja, bisnes, semua personal lah. So far sekarang tak ada apa-apa yang ni pun. Cuma saya memang bekerja untuk support dia juga. Ekonomi sekarang pun tengah apa orang kata tak berapa elok, so kita sebagai wife bekerja kuat macam dia juga untuk support family. Betul, macam kalau saya ada partner, mula-mula dia susah, so saya sanggup dia susah dengan dia. Kalau dia ada effort untuk ubah diri, so kita akan sama-sama lah macam tu. Okey, sejauh mana tu tak boleh nak cakap sejauh mana, tapi bila disifatkan manusia ni yang berhati perut, kita akan berkorban je apa je yang kita buat untuk orang yang kita sayang, especially bila melibatkan pasal safety, pasal kemudahan, pasal apa yang diperlukan. So as long as kita boleh memenuhi dan apa yang kita mampu buat, kita akan buat. Okey, baik, itu dia pandangan daripada mereka. Pastinya setiap orang mempunyai pandangan mereka tersendiri dan begitu juga dengan mereka di Facebook yang berkata, saya nak bacakan daripada Asri Kamarudin berkata, kalau sayang sanggup buat apa sahaja asalkan kena tempatnya. Saya bersetuju dengan apa yang Asri katakan ini, dan saya ingin bertanya kepada Fizi. Fizi, kadang-kadang sebagai seorang isteri dalam konteks hubungan rumah tangga ni, isteri betul sayang kat suami, anak-anak, keluarga dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama mungkin si suami tidak berlaku adil pada isteri. Isteri sekarang ni dilema nak lakukan tanggungjawab sebagai seorang isteri ataupun nak menjaga hatinya, nak menjaga diri dia sendiri yang dianiaya oleh suaminya. Bagaimana dalam situasi ini? Haruskah seorang isteri itu lakukan tanggungjawabnya sebagai atas dasar kasih sayang ataupun apa yang harus dilakukan? Ini manusia kan. Manusia ni macam saya tak ada pengalaman untuk menganiaya isteri ni kan, dan saya pun tak ada pengalaman isteri menganiaya saya, tak ada kan. Faham. Bagi saya sebab kita manusia, masing-masing ada perasaan, ada hati dan kita ada akal dan juga fikiran. Seharusnya kita kena, kadang-kadang kita kena bercakap juga dengan pasangan kita ni, meluahkan apa yang kita rasa. Yalah, kadang-kadang sebagai seorang lelaki, mungkin kita tak dapat nak memahami 100% apa kehendak wanita. Subur dengan wanita. Kadang-kadang tak faham apa yang suami tu nak 100%. Kan? Kita akan faham sekiranya kita meluahkan. Kan? Kita mendengar, kita meluah. Kita mengkaji diri sendiri. Kan? So, bagi saya, wanita-wanita yang dianiaya oleh isteri ni harus mempertahankan prinsip hidup masing-masing. Masing-masing kan ada pemikiran kan. Kalau awak rasa macam dah tak boleh nak go dengan pasangan ni kan, lakukan sesuatu, berbincang kan. Dia kena macam itulah. Jangan berkorban sampai makan diri lah. Dia kalau kita tengok dalam soalan tu tadi, dia adalah pertembungan, kadang-kadang berlaku pertembungan antara dua kasih sayang. Okey. Pertama,
kasih sayang pada suami sudah berhilang disebabkan mungkin apa yang suami lakukan. Tetapi seorang ibu, seorang isteri bertahan sebab kasih sayang pada anak-anak. Jadi pertemuan antara dua kasih sayang ni, maka dia sanggup korbankan diri dia sebab dia tak nak anak-anaknya terabai. Maknanya dia cari jalan tengah. Ramai ni isteri-isteri yang sebegitu. Okey, macam Kak Haiza sendiri sebagai seorang ibu. Okeylah, saya beri contoh yang simple lah, contoh yang mudah lah ya. Kita dalam hubungan suami isteri, mungkin isteri memberi lebih daripada si suami. Mungkin si suami kerjanya menerima. Sehingga bila kita ni nak, kerana sayang kita nak turutkan, kerana sayang kita nak bertahan. Ataupun sebenarnya ada pendekatan yang lebih, kata orang lebih sesuai untuk kita cakap dengan pasangan kita. Okey. Bagi saya kasih sayang memang betul, suami isteri kasih sayang. Tapi komunikasi itu penting. Saya ambil pendekatan sayang-sayang tapi jangan sampai kita makan diri kita sendiri. Bersama dengan suami kena cakap, dan saya rasa untuk suami pun akan ada rasa tu. Okey, dia bagi je kat kita kan, tapi kita buat bodoh je. Kita okey kan. Tapi maksudnya dua-dua ni kena sama-sama lah. Jangan ada rasa pentingkan diri. Sayang punya pasal tak apalah, dia sayang aku. Tak payah apa-apa, tak boleh. Suami isteri adalah melengkapkan each other. Sebab suami ni tanda dia sayang, kasih, bukan dia pergi balik rumah bawa bunga tiap hari. Tak. Tetapi tanda dia sayang, dia bekerja. Dia nak sediakan keperluan rumah yang selesa, pendidikan untuk anak-anak dia, nafkah yang mencukupi. Jadi mereka ni sanggup bekerja, melakukan 2, 3, 4 kerja. Itu yang kata macam sahabat tadi, sampai 4 kerja dia lakukan. Kenapa dia buat? Itu tanda dia kasih. Dia sayang, dia ambil berat keluarga dia. Cuma kadang-kadang kerana dia tidak berkongsi, maka keluarga, anak-anak, isteri tidak menyedari bahawa itulah pengorbanan seorang ayah kerana kasih dan sayang. Jadi di sini penting apa yang Haiza kata, dia perlu berkomunikasi, perlu maklumkan. Kadang-kadang perlu cakap, abang keluar bekerja ni sebab abang sayang keluarga kita. Abang sayang awak. Abang tak nak awak susah hati. Jadi harap awak memahami abang. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang kerana tidak diceritakan, tidak ada komunikasi, timbul pelbagai prasangka, salah faham. Faham. Baik. Ya ke awak sayang saya? Kadang-kadang tak buat pun kata sayang. Dia belum dengan siapa semalam? Itu bukan soalan isteri awak. Okey, baik. Contoh. Fizi ada apa-apa tak yang tak pernah diberitahu kepada isteri? Mungkin nak mengambil peluang ini untuk memberitahu isteri. Banyak sebenarnya. Ada tak satu yang dikongsi? Tak ada? Antaranya saya tak apalah, saya simpan lah. Takut pula nak cerita. Dia marah. Kerana sayang simpan. Merah tiba-tiba. Okey, tapi pun apa pun di penghujung perbincangan kita tadi, Haiza berkata yang sayang-sayang juga, tapi jangan sehingga ia makan diri kita. Dan mungkin Fizi boleh berikan pesanan lah pada mereka yang sedang menonton sekarang ini atas apa yang Haiza dah katakan tadi. Baik, pesanan saya kepada anda yang sedang menonton pada hari ini, sekiranya anda tidak mempunyai komunikasi dengan pasangan, buatlah hari ini. Peganglah tangan pasangan anda. Saya selalu bercakap dalam radio setiap pagi, apa kata kalau anda bawa kereta tu, si suami tengah bawa kereta, isteri peganglah tangan suami. Katakan padanya I love you. Sama juga dengan suami, kan. Sekiranya suami nak keluar pergi kerja, kan, apa salahnya sebelum keluar start kereta tu, cakap pada isteri, tatap mata isteri anda, katakan I love you kepada mereka. InsyaAllah. Sebab itu akan memulakan komunikasi yang baik di kalangan suami dan juga isteri. Okey, sikit nak tambah. Contoh, kalau kita kan jenis keluar pagi kan, sebab kita kerja pagi contoh kan. Keluar pagi yang anak masih tidur, kadang-kadang suami pun tak sedar kita keluar. Kita ada cara komunikasi lain, tak perlu nak kejut kacau dia. Mesej, sayang I dah keluar tau, nanti dah bangun teks. Cara kan, betul kan, kena cari. Baik. Maksudnya apa jua yang kita lakukan pastinya ada cara tersendiri dalam setiap perhubungan itu. Baik. Jadi memang boleh dan akan sebagai manusia kita akan lakukan berasas kasih sayang ni, kita akan ada naluri kita untuk melakukannya. Tapi ingatlah diri kita pun harus kita titik berat. Sayang diri kita. Sayang
sayang diri kita. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita, kepada Haiza, Fizi dan juga Dr. Teguh Asmadi. Dan happy birthday to you. Happy birthday. Ini satu kejutan ni. Ini tanda wanita hari ini. Sayang. Sayang. Nama tu. Boleh sikit. Okey, baik. Okey, doktor ada sedikit ucapan pendek. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada wanita hari ini dan TV3 dan saya doakan supaya program ini terus berpanjangan dan memberi manfaat kepada anak bangsa, kepada semua masyarakat di Malaysia Madani. Terima kasih. Kami sayang doktor. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang. Alright, kita sekarang. Selepas ini dah bercakap. Wanita hari ini. Baik, masih bersama kami di Wanita Hari ini dan kita kembali dengan segmen tajaan bersama Jamu Jelita. Dan berdiri di sebelah kanan saya adalah Puan Nur Atira Syamsuddin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, Sihat Alhamdulillah. Lembutnya orangnya. InsyaAllah baik. Lembut juga orangnya. Okey, baik. Untuk hari ini, apa yang ingin dikongsikan kepada penonton-penonton setia Wanita Hari ini? Okey, terima kasih banyak Syira. Ini adalah first time bergandingan dengan Syira. Okey, Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari ini. Okey, sebenarnya Syira, bila kita bercakap tentang produk yang kita bawakan hari ini, first kali yang nak cakap adalah sebenarnya dekat luar ramai orang yang takut dengan masalah kulit. Tetapi ramai juga sebenarnya yang tak ambil penting solusi dia. Buktinya anda boleh lihat dekat luar masih lagi ramai yang ada masalah jeragat, kulit kusam, tanda kulit tak sekata dan macam-macam masalah lain lagi. Dan apa yang saya nak share hari ini sebenarnya, kalau anda nak tahu, bila bercakap tentang masalah kulit, anda akan tahu tak lain tak bukan adalah berpunca daripada perubahan cuaca. Dan juga kerana kita kurang minum air. Lagi-lagi sekarang ni musim panas, kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk dan menyebabkan kulit kita cepat kering, lepas tu berminyak. Dan apa yang anda kena amalkan adalah produk yang mengandungi hyaluronic acid dan suplemen yang tinggi dengan vitamin C dan vitamin E. Manakala jika anda ada kulit jeragat, apa yang saya nak cadangkan untuk anda, jangan lupa dapatkan orang kata apa, produk yang ada vitamin C. Sebab kita tahu jeragat ni terjadi kerana perubahan hormon, terdedah sinaran UV ataupun orang kata apa, faktor perubahan usia. Dan kadang-kadang boleh jadi juga kerana kita ada masalah dulu, percaya sangat dengan produk pengelupasan, pakai-pakai sehingga menyebabkan jeragat. Jadi apa yang saya sarankan, jangan lupa kalau anda ada masalah sedemikian, dapatkan produk yang ada kandungan vitamin C dan juga produk yang mengandungi bahan-bahan antioksidan. Dan ini adalah kedua jenis masalah yang sebenarnya Syira ramai yang kongsi dengan Atira banyak berlaku dekat Malaysia. Jadi saranan yang Jamu Jelita nak kongsi kepada anda, anda boleh minum Puat Putih Mulus, iaitu produk pertama yang saya bawakan hari ini. Yang mana ini adalah produk yang lengkap dengan buah-buahan beri dan juga ramuan dari astaxanthin yang mempunyai khasiat daripada vitamin C, ada vitamin E, ada coenzim Q10 yang sebenarnya bahan-bahan ini berupaya merawat kulit dari dalam dan atasi masalah kulit. Kalau Syira nak tahu, ini produk dah 11 tahun di pasaran. Dan di kaca TV, ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Astraula cherry, ada collagen, ada juga tomato. Dan ini adalah ramuan-ramuan premium yang kalau anda tahu, bahan-bahan inilah yang bantu mencantikkan kulit anda, merawat masalah jerawat, masalah kulit kusam dan juga mengatasi masalah jeragat. Buktinya hari ini Atira nak tunjuk sebenarnya ramai yang berkongsi dengan Atira bila Atira bercakap pasal sesuatu produk, mereka mintakan orang kata apa, salah satu fakta yang mengukuhkan apa yang Atira kongsikan. Jadi hari ini Atira tunjuk kepada anda, kamera boleh fokus. Depan Atira adalah larutan betadine. Dan sebenarnya apa yang Atira nak tunjuk kepada anda, Atira selalu cakap yang Puat Putih Mulus adalah minuman yang tinggi dengan vitamin C, minuman yang ada buah-buahan antioksidan. Jadi sebenarnya depan Atira adalah larutan air betadine. Jadi Puat Putih Mulus yang Atira pegang hari ini Atira nak tunjuk kepada anda bagaimana larutan air betadine tadi berubah dengan Atira masukkan orang kata apa, air daripada bancuan air Puat Putih Mulus. Jadi kat sini Atira nak tunjuk kepada anda sebenarnya Puat Putih Mulus adalah salah satu minuman yang terbukti memang mengandungi vitamin C dan juga tinggi dengan kadar antioksidan. Jadi anda yang ada masalah kulit, ini dah 11 tahun di pasaran, boleh minum tanpa was-was. Kalau ada masalah kulit, bahan-bahan dan produk ini akan bantu merawat masalah kulit, mencantikkan kulit, atasi masalah jerawat serta jeragat anda. Alhamdulillah ramai testimoni yang anda amalkan, semua repeat order dan berpuas hati. Baik, Puan Atira, seterusnya ada apa lagi?
depan kita ni. Okey, tak bercakap tentang kulit, puak putih mulus, seterusnya jus Student Ane Life. Ini adalah produk jus kesihatan yang mengandungi buah dan herba dari Nusantara yang lengkap untuk orang kata apa, kesihatan. Kadang-kadang bila bercakap tentang kesihatan, semua orang cukup menitik beratkan soal penjagaan kesihatan. Dan dalam ini, kalau dekat tepi kotak anda boleh lihat ada 50 buah herba yang terpilih. Dan salah satu buah yang kita pilih adalah buah daripada mulberry sebab kita nak bagi anda salah satu bahan yang tinggi dengan antioksidan. Jadi mulberry terkenal dengan buah-buahan super antioksidan. Malah dalam ini juga turut mengandungi herba daripada misai kucing yang banyak manfaatnya dalam membuang dan mencuci darah, toksin yang berlebihan dan terkenal dengan khasiatnya dalam bantu mengurangkan kadar kolesterol, melegakan kekejangan tubuh dan juga menurunkan tekanan darah. Jadi itu adalah khasiat daripada misai kucing yang terdapat dalam jus Student Ane Life. Dan ini adalah produk yang memang sesuai jika anda yang mana selalu keletihan, kadang-kadang tu nak naik tangga pun slow, nak solat kena berkerusi, kadang-kadang nak berdiri lama pun tak larat. Inilah produk dia yang anda boleh jadikan sebagai alternatif ataupun minuman orang kata apa, minuman kesihatan harian yang baik untuk meningkatkan taraf kesihatan. Dan inilah produk juga, alhamdulillah ramai yang seusia mengajar minum, memang berpuas hati, semua cakap ini produk dah bantu mereka ada kesihatan yang lebih baik. Jadi memang yang mana tak cuba sangat rugi sebab sekarang harga RM80.90, tadi promo pun dah ada, kita bagi diskaun. Jadi kena dapatkan sekarang kalau nak ada taraf kesihatan yang lebih baik. Kita dah cakap tentang kulit, kita dah cakap tentang kesihatan. Betul. Yang terakhir Syira, kita cakap tentang collagen lipstick. Hari ini Ata bawakan model sebab Ata nak tunjuk kepada anda sebab Ata nak share satu produk yang orang kata apa, biar orang nampak dia punya kesan. Jadi collagen lipstick adalah salah satu collagen yang bertindak untuk merawat masalah kekusaman bibir dan juga untuk merawat masalah bibir yang kering, kusam, merekah, bibir yang pecah-pecah. Jadi model akan pakai collagen lipstick ni, anda boleh lihat bagaimana bibir yang tiada warna, bibir yang pucat, kalau pakai collagen lipstick dia automatik akan jadi warna yang pink dan warnanya sebenarnya warna yang kekal. Warnanya sangat kekal, warnanya tahan lama dan juga sangat sesuai kalau anda yang cukup mementingkan produk mesra wuduk. Ini produk yang cukup sesuai untuk anda amalkan, pakai. Dan rasa nak look yang fresh-fresh, boleh calik-calik dekat pipi juga sebab dia ada kandungan vitamin E, ada collagen, ada jojoba oil. Jadi jangan risau, tidak akan menyebabkan sebarang iritasi pada kulit, malah membantu lagi merawat masalah bibir. Dan kesemua produk ni Syira boleh didapati di kedai jamu dan juga pembelian secara online di www.jombang.my ataupun di shopee.com.my. Jangan lupa follow TikTok Jamu Jelita, jamujelita.official dan jamujelita.jj. Banyak promosi. Hari-hari kita ada live, kita jual produk dengan harga yang sangat murah, produk combo, produk harian yang korang boleh dapatkan. Dan kesemua produk ini pastinya merupakan produk yang ada pengasan makanan, selamat penggunaannya, produk yang ada ribuan testimoni dan alhamdulillah sehingga hari ini masih menjadi pilihan pengguna. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Terima kasih sekali lagi. Syira. Baik, sebelum itu di sebelah saya ketika ini saya nampak ada satu persembahan istimewa untuk para penonton. Jom kita tengok. Usahlah marah-marah untuk aku, terganggu siang malam demi kamu. Salah bicara, ku pikir kau biasa ingin bermanja, namun ku tersilap cara. Acah saja, acah saja, usah disimpan dalam untuk aku. Aku saja mengarah demi kamu. Salah bicara, ku pikir kau biasa ingin bermanja, tersilap cara. Oh, lamanya kau merajuk sayang, aku tidak sengaja, segalanya gurau-gurau semata. Tahukah aku hanya acah-acah saja, acah-acah saja, acah-acah saja, acah-acah saja, acah-acah saja, acah-acah saja. Salah bicara.
ku tersilap cara. Oh, lamanya kau meraju sayang, aku tidak sengaja, segalanya gurau-gurau semata, tahu tak sengaja. Oh, lamanya kau meraju sayang, aku tidak sengaja, segalanya gurau semata, tahukah aku hanya aca-aca, aca-aca saja, aca-aca, aca-aca saja, aca-aca, aca-aca saja, aca-aca, aca-aca saja. Lydia. Terima kasih. Selamat datang ke WHI, Lydia. Sihat, Lydia? Ya, sihat. Cantiknya rambut awak. Panjang sangat. Panjang. lebat. Apa pun, Lydia, lagu Acah-Acah ini adalah single terbaru dan juga single pertama Lydia di Malaysia. Malay Single lagu Melayu Lagu Melayu pertama, Okey, ya. bagaimana proses pembikinan lagu ini? Memang proses Lydia. ni memang menarik sebab I ada idea ni, acak-acak kan. Lagu tu, idea tu memang dalam kepala I selalu acak-acak, acak-acak. So, I nak cerita yang menarik. So, cerita dia tentang seorang lelaki dan gadis ni dia suka ejek dia punya. Baik, Lydia, rambut awak cantik, muka awak lagi cantik. Semua orang nak tengok muka cantik awak, Lydia. Ya, so dia tentang seorang lelaki yang dia memang marah dengan dia punya girlfriend sebab dia suka ejek dia. So dia selalu ejek dia. So dia kata janganlah marah, saya acah-acah je. Oh ya ke? Okey, acah-acah je. Acah-acah je Acah-acah. marah. Okey, Lydia, untuk muzik dan juga saya nampak muzik video di belakang ni. Idea siapa dan berapa lama pembikinan muzik video ini? Music video ni dah dalam 2 bulan, tapi idea dia dengan Universal Music Malaysia, dengan saya punya kawan, saya tanya dia lah, apa you punya idea kalau dalam warna dia, dia konsep semua. So Okey, baik. Dan Lydia, sebelum ini Lydia sebenarnya menetap di Amerika Syarikat. Di sana pun terlibat dalam pembikinan lagu dan sebagainya. Jadi apa yang membuatkan Lydia ingin pulang ke tanah air kita dan transisi itu daripada membuat lagu-lagu bahasa Inggeris di sana dan kini di Malaysia dengan lagu Melayu pertama awak? Sebenarnya matlamat saya ialah kalau I boleh buat lagu kat Amerika tapi ada unsur Malaysia atau bahasa Melayu dalam. So macam Malay pop. Macam K-pop saya nak bawa tu kat Amerika. So bila I balik ke Malaysia, I memang suka lagu dangdut. Wow. Awak nak belanja lagu dangdut ke? Hari ni nak belanja ke? Ada ke? Boleh belanja satu. Kan awak nak gelik ke? Gelik. So memang I suka Aida Jebat, Baby Shima. So sebab tu I nak macam Britney Spears. So I nak unsur tu dalam English jugalah. Baik. Awak dari mana, Lydia, sebenarnya di Malaysia ni? Daripada negeri mana? Saya dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Budak KL. Budak KL. Okey, baik. Dan mungkin juga ramai yang menonton sekarang ini nak tahulah selepas single pertama ini ada apa-apa lagi ke lagu dalam pembikinan sekarang ini? Ya, saya ada banyak lagu yang akan keluar. Saya dah buat close to 50 lagu. Wow! 50 lagu. Tapi I nak follow up ni selepas acara cerita seterusnya. So memang ada cerita lah. Ada kesinambungannya lah maksudnya. Betul. Baik, genre yang bagaimana Lydia ingin ketengahkan di Malaysia ini? Mix pop dengan dangdut. Okey. Baik, menarik ya. Okey, baik Lydia, ini soalan bukan mengenai lagu, tapi apakah rahsia awak menjaga rambut awak ni? Saya sebenarnya yang ni memang genetik. Sebab saya punya keluarga semua rambut panjang. Tapi I suka letak coconut oil. Minyak kelapa dan sebagainya. Petua-petua je lah. Lydia, kalau di Malaysia ini sekiranya Lydia diberi peluang dengan artis mana awak ingin berduet, berkolaborasi? Yang teringin lah kata orang. Memang Aida Jebat. Aida Jebat ya. Pernah menyuarakan pendapat ini pada Aida ataupun manager Aida? Belum lagi lah. Okey, tetapi ini perancangan awak lah ya. Okey, baik. Kalau Aida sedang menonton ke ada siapa-siapa yang kenal Aida, bolehlah tolong sampaikan niat Lydia ini. Baik, dan Lydia, selepas ini bukan saja dalam bidang nyanyian, ada keinginan untuk berlakon ke membuat apa-apa lagi projek? Ya, betul. Saya nak memang I nak berlakon sebab kalau kalau nak jadi artis kan mesti buat semua kan? Mesti ada package. So mesti berlakon, fashion, semua saya ada. Okey, baik. Menarik. Banyak yang awak ingin lakukan. Awak nak ke WHI juga ke? Ya. Ada nak ke? Mungkin. Alamak, takut saya. Takut juga.
Pun takut ya. Okey, baik. Dan Lida, kalau mereka yang menonton sekarang belum lagi mendengar lagu Acak-Acak ataupun ingin mengikuti perkembangan awak, apakah laman Instagramnya? Okay, so laman Instagram saya is Lydia Official, LIDYA Official. So, you boleh cari saya kat sana. Baik. Lepas tu, lagu Acak-Acak dah kat YouTube, page Universal Music. Okay. So, just type in LIDYA nama saya. Okey, terima kasih banyak-banyak Lydia. Terima kasih Selamat maju menjemput saya. jaya. Dan Syirah, tadi di awal tadi kita kongsikan gambar mata. Ramai yang sedang menekanya, bukan mata saya rasa, tapi apa pun kita akan kongsikan. Mata siapakah itu? Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Terima kasih. Wanita hari ini. Baik, masih bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kita ucapkan kepada semua penonton-penonton kita yang berada di rumah dan juga yang kata orang aktif di laman sosial kami, berikan pelbagai jawapan kepada teka-teki kami tadi. Tergelak saya ya. Ada yang kata mata jiran saya. Wow. Glamour jiran awak ni. Okey, tapi kan tadi itu antara jawapan yang dikongsikan. Mata parrot, mata burung hantu pun ada yang jawab Mata tadi. Fiza Sabjahan pun ada tadi saya baca. Dia kata Fiza Shah Jahan. Wow, Shah Jahan Taj Mahal tu. Okey, tapi jawapannya kita akan kongsikan selepas ni. Tapi kan Syirah, tadi awak bawa masuk kek untuk doktor. Macam sedap sangat kek tu. Dan cantik. Cantik dan saya teringin sangat nak makan kek lah Syirah. Bercerita mengenai kek ini, ada sesuatu yang ingin kami kongsikan dalam bingkisan ini. Jom kita tengok. Jom kita saksikan. Siapa sangka dari minat menikmati kek dari satu kafe ke kafe yang lain telah mendorong Azrihan Zakaria untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan kek. Namun baginya, memulakan langkah untuk menceburkan diri di dalam dunia perniagaan makanan ini adalah sesuatu yang tidak pernah beliau impikan. Namun, ia menjadi sumber pencarian yang memberangsangkan. DA Dessert ni beroperasi dari tahun 2020. Masa tu saya start dengan sebagai part time di rumah. Saya buat part time ni sebab nak dapat extra income. Saya start dengan custom cake. Saya pernah attend seminar. Lepas tu diorang cakap, saya tanyalah macam mana nak grow lagi dengan custom cake ni. Masa tu diorang cakap custom cake ni susah sikit nak grow. Saya kena cari killer produk yang saya boleh jual hari-hari dalam kuantiti yang banyak. Lepas tu yang saya tercetus idea untuk jual kek RM5, berinspirasikan daripada Mek Nur Rahmah. Lepas tu masa saya start dengan kek RM5 ni masa bulan puasa. Masa tu saya jual dekat apartmen saya, diorang buat bazar. So saya join bazar tu, saya jual kek RM5. Kek RM5 tu kita orang buat memang resepi yang kita orang buat custom cake juga, memang guna pure butter, semua bahan-bahan yang premium lah. Lepas tu, tapi saya buat RM5 sebab kuantiti dia kecil, saiz dia kecil. Saya kurangkan saiz, saya kurangkan harga. Dengan slogan kek premium harga mampu milik, Azrihan berpuas hati dan seronok apabila dapat memberikan yang terbaik buat pelanggannya. So, saya buat benda ni sebab nak bagi semua orang untuk rasa banyak jenis kek tapi dalam portion kecil lah. Portion kecil supaya semua orang dapat merasa kek premium ni. Ada semua yang nak start bisnes, terutama wanita, you all memang betul-betul kena kuat semangat sebab bisnes ni tak mudah. Saya sendiri ada turun naik. Ada masa sampai saya macam nak stop semua ni. Saya sebab terlampau penat. Benda penting yang korang yang you all kena tahu kalau nak start business, you all kena tahu apa yang you all boleh contribute dekat society. And dalam masa yang sama, you all sukses dalam business you all. Bak kata pepatah, menggenggam api biarlah menjadi bara. Semangat dan kesabaran anak muda ini wajar dijadikan contoh untuk mengejar impian untuk mengubah nasib diri. Memang kisah inspirasi ni Syirah. Saya suka apabila tadi beliau berkata yang ada kalanya memang rasa penat dan rasa macam nak give up tetapi teruskan juga dengan usahanya. Sedap nampak kek tu. Itu semangat yang kita nak. Okey, dan begitu juga dengan penonton-penonton kita teruskan meneka.
gambar yang kita paparkan mata kita tunjukkan sekali lagi mata. Cantik tadi. matanya tu. Cantik mata. Yang pasti bukan mata saya penonton Bukan juga mata saya walaupun saya pakai kontak lens warna yang sama. Bukan juga mata Fiza Sabjahan, tapi ramai dalam kalangan anda telah berkongsi jawapan anda. Okey, ini katanya jawapan mata lagu Nur Kumala Si. Apa tu? Okey, lepas tu lagu mata dari Nur Kumala Sari. Okey, lepas tu katanya mata M Nasir. Wow. Oh, mata M Nasir. Okey, banyak lagi jawapan. Mata kucing pun ada. Cantik mata kucing awak ya. Apa pun, ini dia jawapan yang tepat sekali. 1, 2, 3. Mata Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza. Siapa yang jawab betul tu? Ada orang jawab betul tadi dari Nurwani. Ya, Mata Siti Nurhaliza. Okay, kita tepuk tangan. Nurwani. Hadiahnya Syira akan bagikan awak. Selepas wanita hari ini. Okey, apa pun terima kasih kerana bersama kami sepanjang 1 jam ini. Dan WHY akan kembali esok dengan topiknya memori musim buah. Sekarang ni musim buah durian. Masih lagi ke musim buah durian? Dekat kawasan rumah saya itu ada banyak lah jual durian. Esok ada macam-macam. Kita nak membawa anda ke kebun WHI. Kita dah ada kebun sekarang. Bersama dengan kami esok jam 12.30 hari. Apa pun, salam hari Jumaat. Jaga diri baik-baik. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Warisan Sri Kaji dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan